petang. Sekarang kita berada di apa nama tempat ni, Bang? Kampung Baru Pangas. Kampung Baru Pangas, iaitu pusat pengeluaran benih harum manis. Sekarang bersama kita ialah orang kuat di sini, iaitu Cikgu Asri. Jadi kita minta Cikgu Asri terangkan sikitlah pasal harum manis, sejarah dia, program dia macam mana dan cara nak menanam. Cara nak menanam. Okey, baik. Baik, terima kasih. Baik. Saya cerita secara ringkas tentang sejarah lah. Harum manis ni sebenarnya dia asal daripada Jawa. Di Jawa, kemudian dipenikkan ceritanya dibawa ke Malaysia dan lokasi yang dikira yang susahnya di Perlis. Perlis ni adalah kawasan Cuping. Kawasan Cuping ni kawasan ni lah, ataupun dipanggil Perlis Utara. Cuping terus sampai ke Padang Besar semua tu. Itulah kawasan-kawasan yang paling sesuai ditanam kerana kawasan ni punya pH yang tinggi. Harum manis nak pH yang tinggi untuk harum dan manis. Berapa pH itu, Bang? Kurang-kurang 65 dan 7.9 atau 8 pH. Kemudian dia alkali lah. Kawasan ni memang kawasan pH tinggi. Kemudian dia nak Perlis Utara ni atau Perlis ni dia tropikal, hujan dan panas yang ketara. Iaitu dia nak akan masa yang hujan okey, ada panas. So abang pH dah sesuai. Kita tak perlu dolomite treatment lagi. Tak perlu dolomite treatment lagi. Dan cuaca tu memang kena. Itu memang kena. Okey. Sebab cuaca tu memang tidak ada tempat lain. Cuaca di Perlis ni tak ada tempat lain. Kalau dah panas memang panas. Kalau faktor mineral tanah? Okey, mineral tanah pun dia memang penting. Sebab apa? Dia punya unsur-unsur dia panggil TE, trace element dan unsur-unsur lain yang ada dalam tanah di Perlis ni, khususnya Perlis Utara ni adalah secara umumnya amat sesuai untuk dia dan kekal. Kita tak perlu lagi nak top up, nak treatment dengan dalam erti kata berjadual ataupun treatment yang kita nak kena buat mengikut spek ataupun spesifikasi apa-apa, tidak. Mana kalau kita nak support je lah macam tu. Mana kita bagi NPK pada kadar yang kita rasa minimal. Mana kita tak bagi pada kadar yang maksimum. Kalau kita gunakan 17 okey, TE. Okey, mana 17 TE, trace element. Yes. Maknanya dia ada unsur-unsur lain di situ kan. Baik, jadi 12 ni untuk buah. Kita panggil untuk buah. Sebab pokok ni pun dah memang masih buah kan? Ya, kalau macam ni ni kita bagi 12, 17 atau 13, 21. Okey. Kalau yang untuk pokok ni, yang untuk tumbesaran ialah 15. Ya. Right. Okey, jadi apabila dia masuk edah dia untuk berbuah, iaitu lebih kurang dalam umur 2,5 tahun ke 3 tahun, kita dah mula dah ubah daripada 15 kepada 12, 17 TE. Semasa dia nak berbuah tu, beberapa bulan sebelum musim baru kita nak main baja buah. Baja buah. Okey, kalau pokok tu dah mula berbuah, memang kita langsung tak pergi dah baja 15. Continue saja 12, 17. 1 tahun untuk pokok usia ni. Okey. Berapa kilo? Baik, kalau ini saya cakap ni di bawah YA. Okey, bawah YA ni kita ada research kita sendiri. Okey. Kita ada research kita sendiri, kita ada SOP kita sendiri. Best practices lah. Ya, best practices memang kita. Baik. Kita punya SOP, kita punya data-data yang mana kita mungkin ada sedikit pertentangan ataupun sedikit perbezaan berbanding dengan cadangan-cadangan lain. Tetapi bukanlah kita terlalu berbeza. Tidak terlalu kontradik. Ya, tidak. Okay. Contoh, di peringkat kami, jika pokok tu dah mula berbuah, okey, saya ketiga peringkat. Pertama, kita panggil pokok yang pramatang, iaitu 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Dan pokok yang mula masuk kematangan iaitu 6 ke 10 tahun. Dan pokok yang dewasa, iaitu 10 tahun dan ke atas. Right. Jadi yang pramatang ni kita bagi dalam sekitar 300 gram je sekali, iaitu sebelum atau selepas pangkasan. Iaitu selepas habis harvest, dan kita support 300 gram saja. Ataupun senang saya cakap, kalau nak mudah, okey, kita ambil tangan, genggam segenggam, 2 genggam cukup. Okey. Tak payah nak sukat-sukat lagi. Baik, bagi pokok yang 6 tahun ke 10 tahun, okey, kita bagi 2 atau 3 genggam. 2 atau 3 genggam. Okey, kalau pokok 10 tahun ke atas, kita bagi 3 atau 4 genggam. Sekali sahaja. Sebab memang mineral tanah tu dah kita just suplemen saja. Dan kita ada data yang kita buat kerjasama dengan Unimed untuk collect data untuk melihat NPK dan juga TE yang ada di tanah. Ini soil test result. Yes, soil test result. Okey, jadi itu sebab kita cakap tentang data. Kita tahu bercakap tentang agak-agak atau kebarangkalian.
Jadi kita ambil data ni, kita ambil result ni daripada tanah, akar, batang dan daun. Okey. Right, so kita tengok di situ. Ada tak perbezaan yang ketara antara tanah, akar, batang dan juga daun? Right, jika kita dapati benda ni dia tidak ada perbezaan, tidak ada apa-apa, dan juga kita ambil sampel yang di tempat yang mineral dia tu masih berbentuk usik untuk aroma manis. Jika kita tengok perbezaan tu tak ada, kita continue sajalah, tak payahlah kita nak lebih-lebihkan dengan unsur-unsur lain dengan benda tambahan. Sebab jika terlebih benda-benda ni iaitu NPK, dia akan memberi kesan atau impak yang kurang baik, iaitu pertamanya AFR atau jeli. Ini adalah isu pertama harum manis, iaitu harum manis adalah salah satu daripada mangga yang sensitif dengan unsur-unsur NPK, N, iaitu najis-najis binatang dan juga foliar. Dia memang sensitif. Jika terlebih, dia akan memberi kesan impak kepada kejadian AFR jeli. So itu sebab benda-benda ni kita tak boleh terlalu overdose. Walaupun kita kata kita nak bagi buah besar, nak bagi buah apa, kita tidak semestinya. Maksudnya tidak, kita maintain minimum requirement saja. Ya, itu sebab dia bukan satu benda yang susah untuk diurus, tetapi dia kena ikut SOP. Okay, maknanya secara kesimpulannya, banyak orang cakap netizen cakap bawa harum manis daripada Perlis, tanam di negeri lain, tak jadi. Tak jadi ada dua faktor. Lack of knowledge, lack of data, lepas tu style kampung. Ataupun sekarang ni isunya tak jadi sekarang ni saya nampak tak jadi ni. Yang paling ketara sekali, saya dah buat riset ni di luar sebab di Kelantan. Keluaran yang pertama okey, 95% menyamai. Tapi keluaran kedua, tahun kedua tu memang fail lah. Sebab fail ni makna mineral yang ada di dalam tanah tu adalah terlalu berbeza dengan yang ada di sini. So memang kita soil treatment tu kena lebih. Maknanya siapa-siapa yang nak tanam di luar, dia kena ambil sesuai di sini. pH tanah, mineral content. pH tu yang pentingnya mineral lah. Maknanya nutrien tu apa yang ada, berapa dia punya bacaan. Contoh N, contohlah tapi contoh tidak berjaga. Contoh N 25, P 30, K 25. So di mana-mana kita pergi, kita kena maintain gitulah. Contohnya maknanya sampel soil tu kena ambil sini dan you kena balik test. Kena ada blank sample. Yeah. Maknanya